Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari yang ketiga dalam minggu ini. Jadi Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan sambil-sambil buat kerja ataupun sambil bersantai-santai. Kedua-dua cerita hari ini memang menarik, luar biasa. Sekali lagi Abang bawakan kisah Mak Buyung, orang mengandung. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan pengalaman dua kali ini. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku pada tahun 2006 dekat Singapura, ataupun nama lamanya Temasek. Diceritakan kepada Abang melalui email yang hantarnya ialah Diana. Ceritanya pada waktu 2006, waktu tu dia tengah mengandung anak yang sulung. Dan pada waktu tu juga berlakunya peristiwa sepupu dia yang paling last nak kahwin. Nak jadi ceritanya, sepupu dia berkahwin pada waktu tu hari Sabtu. Dia pula duduk dengan mak ayah dia. Dia, suami dia dengan mak ayah dia lah duduk dalam satu rumah. Pada satu hari tu, petang hari Khamis, mak dia cakap besok hari Jumaat mak dengan ayah dia nak pergi ke rumah sepupu tu. Sepupu yang kahwin tu. Tujuannya adalah sama-sama nak berkumpul-kumpul untuk merewang. Sebab selepas-lepas ni memang dia orang tak nak buat rewang lagi dah. Dah memang buat catering aja kalau ada kenduri kahwin. Inilah kali terakhir yang mereka nak berkumpul dan merewang bersama. Maksudnya masak bukan pakai catering. Jadi bila dengar macam tu, Diana pun tak adalah jadi apa-apa masalah, sebab suami dia memang ada dengan dia. Mak dengan ayah dia pula bercadang untuk tinggal dekat rumah sepupu dia tu selama satu malam. Lebih kurang lah. Jadi dia pergi hari Jumaat, dia balik hari Sabtu. Macam itulah lebih kurang. Jadi Diana kata okey, tak ada masalah. Dia punya keserisauan tu ada pada waktu siang aja. Sebabnya waktu siang suami dia tak dekat rumah, suami dia bekerja. Kerja pula shift. Yang ada seorang-seorang lah dia dekat rumah dengan mak buyung macam tu, dengan perut yang membesar. Jadi pada hari Jumaat yang seperti dirancangkan, mak bapak dia pun pergilah bertolak dekat rumah sepupu tu untuk menghadiri majlis perkahwinan sambil-sambil merewang. Dan pada hari Jumaat tu tinggallah dia seorang-seorang dekat rumah. Tak ada masalah apa pun, sebab mak dia akan balik pada hari esoknya, hari Sabtunya. Tinggal dekat rumah satu malam aja. Kejap lagi suami dia balik lah kan. Jadi ceritanya dia ada satu jiran tau. Jiran dia ni diorang duduk rumah pangsa. Lupa abang nak beritahu. Dia adalah rumah kedua terakhir. Dengan kata lain, depan rumah dia ni adalah satu balkoni, dan sebelah rumah dia ada serumah jiran dia berbangsa Cina. Jadi kalau jiran dia balik, mestilah jiran dia melalui depan rumah dia. Dia mesti nampak. Pada hari Jumaat tu, pagi tu mak bapak dia dah bertolak pergi ke rumah sepupu. Suami dia pula dah pergi kerja. Dia pun siap-siaplah kemas rumah. Jiran sebelah ni kosong rumahnya, sebab anak-anaknya pergi sekolah, mak bapaknya pergi kerja. Jadi dia pun fikirannya, lepas habis-habis dia kemas, dia nak terbungkang dekat depan TV, nak merehatkan badan, sebab dia punya kandungan memang dah cukup 7 bulan waktu tu. Jadi habis-habis kemas tu, dia pun baringlah dekat sofa. Wah, dia kata pinggang dia rasa lurus bila baring dekat sofa. Tapi sebelum tu, dia tutup semua pintu dengan tingkap, siap siap lock, siap kuncikan. Sebabnya walaupun jiran dia ni berbangsa Cina, tapi pantang kalau tengok tingkap-tingkap rumah jiran terbuka. Hello, terus dia tegurnya, adik tengah buat apa? Dia kata dia tak nak lah jiran dia nampak dia terbungkang dekat depan TV dalam keadaan yang tak berapa nak sopan, yang tak berapa nak cantik tu. Jadi dia dah siap-siap tutup tingkap, tutup pintu, semua segalanya. Dia pun terbungkang lah depan TV sambil dia tengok TV, sambil tu merehatkan badan. Dan tak ada siapa kat rumah, mak bapak pun tak ada, suami pun tak ada. Jadi dia kata selang lebih kurang setengah jam, 12.30 macam tu,
Tiba-tiba dia nampak ada kelibat orang lalu dekat depan rumah dia. Dan dia yakin itu adalah jiran dia. Sebabnya, jiran dia je yang akan melalui depan rumah dia untuk sampai ke rumah mereka. Tak ada orang lain. Jadi dia biar je lah jiran dia tu lalu. Mula-mula dia biarkan. Tapi dia agak pelik selepas jiran tu tak bunyikan apa-apa tanda macam buka pintu. Selalunya jiran tu kalau dia sampai dekat rumah, gaya dia buka pintu, baik anak, baik mak, baik suami, buka pintu grill dia macam tu. Jadi dia tak ada masalah pun, dia okey je. Meriahlah sikit, tak adalah sunyi sangat. Tapi selepas bayangan hitam tu melintas, tak ada pun bunyi seperti pintu grill dia dibuka. Jadi dia diamlah. Tak naklah rasa macam, aku nampak makhluk alam sebelah ke? Tak naklah fikir macam tu. Dia fikir positif. Mungkin orang nak hantar flyers, nak hantar barang tertentu. Orang-orang macam itulah, postman ke lebih kurang. Jadi dia diam je lah. Selang 2-3 minit lepas tu, bayangan tu sekali lagi bergerak daripada rumah jiran melintas depan rumah dia. Pada waktu tu dia dah rasa tak sedap. Siapa pula orang yang melintas ni? Jadi dia pun diam je lah, membaringkan diri kat depan TV. Selang 2-3 minit, tiba-tiba pintu rumah dia kena ketuk. Tok, tok, tok. Dia rasa macam tak sedap hati. Siapa pula yang kacau aku nak baring tengah hari ni dengan perut memboyot macam ni, dengan keadaan cuba bangun. Kejap, dia kata saya buka pintu. Tahulah kalau ibu-ibu nak mengandung yang nak bangun memang agak gigih jugalah kan. Dia pun cubalah sedaya upaya bangun daripada sofa, dah tegak berdiri. Dia pun pergilah dekat pintu. Dekat pintu rumah dia ni ada grill, ada pintu papan. Jadi dia buka pintu papan dulu. Dia tengok kat depan tak ada orang. Tadi macam ada ketukan, nampak macam ada bayangan. Tapi tak apalah, mungkin dia tersalah pandang. Tutup balik pintu papan, pergilah balik, baru nak baring ni, baru dah nak melandingkan punggung nak baring, tiba-tiba bunyi lagi sekali ketukan. Dia kata memang betul lah ada orang. Tadi mungkin orang tu berjalan ke mana-mana lah, ke arah lain. Jadi dia pun buka lah pintu papan. Waktu tu tak tahulah dia kata nak gelak ataupun nak seram. Sebab yang berdiri depan dia adalah seorang makcik dengan berkebaya, dengan pinggangnya macam 15 punya pinggang. Dia macam pakai korset, dia kata. Dengan mukanya di make up, tapi ala-ala make up zaman 60-an. Eyeshadow ambil kau merah, ambil sebelah sini biru. Lepas tu di celah-celahnya dia letak pula warna-warna hijau. Berkebaya biru pekat, kain batik cucuk sanggul besar lagi masuk dekat dalam rambut. Waktu tu dia rasa macam out of fashion lah makcik ni. Memang pelik pula pakainya macam ni. Dia bawa satu beg tu macam beg jualan lah, macam bakul. Jadi dia tanyalah, makcik nak apa makcik? Makcik ada jajan, kau nak beli tak? Dia kata banyak makcik bawa jajan ni. Dia keluarkan yang ini, yang ini, yang ini. Jadi Diana tengok, mula-mula Diana anggap macam makcik jual jajan macam biasa. Tapi jajan-jajan yang dia keluarkan semua jajan-jajan lama. Jajan-jajan yang dia ingat tu kalau macam waktu zaman kecil-kecil dia dulu, itu je lah jajannya. Tapi jajan-jajan tu memang susah nak jumpa sekarang. Mana pula makcik ni jumpa jajan-jajan ni. Dia diam je lah. Jadi setiap kali makcik tu keluarkan jajan, dia semua cakap tak nak makcik, tak minat, tak nak, tak sedap, tak berkenan dengan selera, semualah dia beritahu. Jadi makcik tu nampak macam muka kecewa, macam sedih. Tak nak beli apa-apa ke daripada makcik? Tak nak makcik, saya sebenarnya tengah berehat. Oh, tengah berehat. Kenapa berehat? Dia ni pula dia nak kata memang tak terfikir langsung lah nak cakap apa-apa. Dan dia nampak macam orang je kan. Oh, saya ni sebenarnya mengandung 7 bulan makcik ni, sakit pinggang, saya berehat-rehat lah. Oh, patutlah wangi. Jawab dia macam tu, dengan sengih-sengih macam tu. Orang tua yang menakutkan. Jadi waktu tu dia tak terfikir lagi. Okey, diam je lah. Oh, dia kata kalau tak nak beli makcik punya jajan, makcik ada jual juga baju-baju, nak beli baju-baju. Dia kata tak apalah makcik, saya okey, tak ada apa-apa pun yang saya nak beli. Oh, yelah, tak apalah. Kalau macam tu makcik nak tanya, ada tak baju-baju yang lama-lama yang anak dah bungkus-bungkus dalam plastik nak bagi pada makcik? Kampung makcik banyak orang-orang susah, boleh sedekah-sedekah. Dia kata pada waktu tu Diana tergerak dalam hati, macam mana makcik ni boleh tahu? Memang sehari sebelum tu dia dengan suami dia memang packing baju-baju lama yang dah tak guna. Tujuannya nak bagi dekat tempat charity lah, untuk dikumpul-kumpulkan bagi pada orang yang susah.
Tapi dia tak cerita benda tu dekat siapa-siapa. Hanya suami dia je yang tahu dengan mak bapak dia. Macam mana pula makcik dia boleh tahu? Oh, dia pun cakap pula, saya dengan suami ada packing baju yang tak guna nak disedekahkan pada orang susah. Jadi bolehlah kalau makcik nak, nanti tunggu sekejap, saya dekat belakang, saya pergi ambil. Ingat pada waktu tu dia hanya buka pintu papan. Pintu grill masih lagi terkunci dengan rapat. Waktu dia pergi ke belakang nak ambil baju-baju tu, tiba-tiba dia dengar pintu grillnya terbuka. Bunyi memang jelas. Waktu tu dia dah rasa macam tak sedap, tapi dia fikir mana ada hantu waktu tengah-tengah hari kan, mestilah orang. Dia diam je lah. Dia ambil lah plastik-plastik tu, dia nak bawa ke ruang tamu. Waktu tu dia punyalah terkejut sebab dia nampak makcik tu dah masuk dekat dalam rumah dengan pintu grill terbuka, pintu papan terbuka. Makcik tu duduk dekat sofa, diam bersempoh komen cantik. Waktu tu dia dah nak marah. Dia fikir macam mana makcik tu boleh masuk. Memang dia tak terfikirlah tu makhluk alam sebelah. Dia terfikir tu perampak ajalah. Jadi dia terfikir macam mana makcik ni boleh masuk. Adakah makcik ni ada kunci-kunci tertentu. Jadi dia diam je lah. Dia cakap dengan makcik tu, makcik, ini adalah plastik baju-baju yang saya dah bungkuskan. Bolehlah makcik nak bawa ke kampung makcik, nak disedekahkan kepada orang. Waktu dia nak cakap dengan makcik tu punya mata pandang perut dia yang dah mengandung 7 bulan tu. Dan jarak mereka berdiri dan duduk agak dekat, lebih kurang 2 jengkal jari je lah. Makcik tu duduk, Diana berdiri. Waktu tu Diana masih lagi tak terfikir. Dalam keadaan tangan dia masih lagi memegang 2 plastik baju, makcik tu tadi pegang perut Diana. Ui, dia kata, ranom sangat ni, dia kata. Memang besar perut ni, dia kata. Patutlah wangi rumah ni. Waktu tu Diana rasa macam, apa hal pula makcik ni pegang perut aku? Dia tak naklah bertindak kasar ataupun perangai pelik dengan orang tua, dibiarkan aje lah. Tapi makcik tu main lagi mengusap perut dia seolah-olah macam kita memegang buah tembikai yang seronok yang nak dimakan tu. Dia punya gitu. Ui, lain macam. Jadi dia letakkan plastik dia dekat lantai. Dia pun tepes tangan makcik tu dengan isyarat, jangan pegang-pegang saya lagi. Dia cakap macam tu dalam hati lah. Makcik tak payahlah pegang-pegang perut saya rasa macam tak selesa, dia kata. Ui, sorry. Maaf, dia kata. Tapi memang cantik. Perut ni memang cantik. Dia kata wangi, kata. Okay, tak apalah makcik. Saya kalau makcik nak bergerak dulu, balik bolehlah. Yang ini bajunya. Oh, dia kata sebelum makcik balik, boleh tak makcik nak air 1 gelas, dia kata. Haus tekak ni, dia kata. Oi, tengok kandungan ni rasa macam sedap pula, manis. Waktu tu Diana memang tak ingat apa-apa. Dia seolah-olah macam kena pukau tau. Jadi dia pun pergilah dapur, dia pergilah ambil air. Tengah-tengah dia nak bawa ke depan tu secawan air putih tu, dia terdengar bunyi pintu grillnya seperti ditutup. Dan dia pun ke depan, segera dia tengok pintu grill tertutup, pintu papan tertutup, makcik tu dah hilang, 2 plastik baju tu masih ada dekat situ, dan ada 2 bungkusan keropok. Satu dia dah bungkuskan, dah digoreng, satu belum goreng, macam keropok ikan. Jadi dia diam je lah. Macam mana makcik tu keluar? Jadi dia pergi dekat pintu, dia tengok setiap inci pintu. Betul-betul mengejutkan. Pintu tu tak ada tanda-tanda seperti dibuka. Kunci dia masih ada dekat tempat yang asal. Macam mana makcik tu boleh masuk dan macam mana dia boleh keluar? Macam mana pula benda ni terjadi? Waktu tu dia pun dah dalam keadaan pening-pening. Dia pun pergi ke arah plastik tu. Dia pegang 2 plastik tu. Dia tengok memang betul keropok. Bukanlah keropok pelik ke daripada dalam sebelah pun tak ada. Dia pun bawa lah ke meja makan. Dia letak dekat meja makan. Waktu dia letak dekat meja makan tu, dia rasa macam pening gila. Rasa macam nak pengsan. Tahu-tahu dia dah terhilang. Dia tak ingat apa. Sedar-sedar dia ada atas katil. Keliling katil dia penuh dengan mak ayah, mak long, pak long, suami dia, saudara mara dia, penuh dekat dalam bilik itu. Waktu tu kepala dia masih sakit. Semua orang cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah sedar semuanya. Alhamdulillah. Dia pun macam blur-blur. Dia pun bangun, dia tanya dengan mak dia, apa sebenarnya yang berlaku? Mak dia cakap, waktu suami dia kan shift kan, malam tu suami dia tak ada. Lupa itu, malam tu suami dia tak ada. Jadi shift, besok pagi hari Sabtu baru suami dia balik pagi. Bila suami dia balik, dia tengok isterinya dah terbaring dekat lantai.
Lepas tu dia dah ketakutan, dia telefon mak ayah pun datang dekat rumah, baliklah tak pergi tengok kenduri kahwin tu, balik datang kat rumah. Dengan keadaan dia terbaring, satu badan dia basah macam dibasahi dengan peluh, dengan keadaan rumahnya yang macam suram, dan yang paling seram sekali, 2 plastik keropok yang ada diletak dekat meja makan. Satu cacing, satu lagi ulat. Habis terbuka plastik tu, cacing dengan ulat tu merayap satu rumah, yang terpaksa keluarga ni bersihkan. Dan waktu Diana sedar, waktu tu adalah petang Sabtu. Memang semua orang dah jadi kecoh. Jadi dia pun macam blur-blur. Dia pun cerita dengan mak ayah dia begini-begini daripada mula sampai habis. Dia tak tahu siapa makcik tu. Tapi dia kata satu je yang dia ingat. Setiap kali dia nak buat apa-apa kerja, ataupun dia bangun tidur ke, nak tidur ke, ataupun nak pergi ke mana-mana, dia punya lidah ni tak lekang bertasbih, subhanallah, subhanallah, tak lekang. Dia kata mungkinlah, dia kata pada waktu dia berjumpa dengan makcik tu, lidah dia waktu tu masih lagi berzikir. Dia kata memang bukan mungkin, dia memang ingat. Jadi mungkin zikir tu yang melindungi dia, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalaulah dia tak zikir, mungkin berlaku sesuatu yang tak baik pada kandungan dia. Tapi sampai kesudah, dia tak tahu siapa makcik tu. Kejam mata, dia masih boleh ingat bentuk makcik tu, muka dia. Dan sepanjang 2006 sehingga sekarang, dia tak pernah jumpa makcik tu dekat mana-mana. Dan anak dia pun dah besar dah, sempat sekarang dah, katanya dah berumur 16 tahun, seorang lagi 13 tahun. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Noh, berlaku pada tahun 2015 dekat satu daerah di negeri Perak. Tapi dia minta supaya tidak diberitahu nama daerah kerana cerita ini berkaitan dengan kuartus kerajaan. Pada tahun 2015, mereka semua sebenarnya duduk dekat Ipoh Perak. Dan tiba-tiba suami dia, tak adalah tiba-tiba, alhamdulillah pada waktu tu rezeki suami dia dapat naik pangkat. Dan bila dinaikkan pangkat, macam biasa dia perlu bertugas ke tempat yang baru. Kita namakan tempat tu adalah A je, tempat A. Jadi bila macam tu, suami dia pun kata jangan risau dekat bini dia, dia akan bawa bini dia dengan anak-anak dia semua berpindah ke tempat A. Sebabnya jarak daripada tempat A ke Ipoh, perjalanan naik kereta mengambil masa 1 jam. Kalau nak berulang alik, agak lambat dan juga makan minyak yang banyak. Jadi suami dia ambil keputusan untuk pindahkan satu keluarga ni, Noh, anak-anak dan suami dia, berpindah dekat satu kuartus. Sebab kuartus tu memang dihaskan untuk pegawai-pegawai yang naik pangkat. Jadi diorang pun mulalah berpacking-packing. Tak adalah hari ni dapat tukar, besok terus pindah. Ambil masa lebih kurang seminggu. Di pertengahan minggu tu, tiba-tiba mereka semua, suami dia dapat panggilan telefon daripada kawan dia. Jadi kawan dia beritahulah, tanyalah, kau naik pangkat ke? Dia kata naik pangkat. Aku dapat naik pangkat ke sekian tempat. Kawan dia cakap, aku tahu kau naik pangkat ke mana, kau bertugas lepas ni kat mana, dan kau ada bercadang tak nak pindah ke kuartus tu? Dan tu suami dia kata memanglah ada cadangan, sebab jarak di antara Ipoh dengan tempat tu, tempat A tu agak jauh, tak boleh nak berulang alik, aku kena pindah ke dekat kuartus pula percuma. Jadi kawan dia kata inilah puncanya aku nak telefon kau ni. Boleh tak, dia kata, kau batalkan niat kau, jangan kau duduk dekat rumah tu. Sebabnya kalau kau nak tahu, rumah tu adalah kuartus antara paling seram dekat kawasan Perak ni, dia kata. Di dalam daerah-daerah Perak itu yang paling seram. Jadi suami kepada Noh ni rasa macam iya tak iya ke. Kadang-kadang mungkin orang kata seram tu ala-ala, tapi bila ditambah-tambah cerita nampak macam seramlah sangat. Jadi dia kata, tengoklah dulu, nanti aku bincang dengan bini aku dulu. Kawan dia kata, jangan bincang-bincang, batalkan terus. Kau jangan duduk situ, takut nanti mudarat untuk anak bini kau. Jadi perbualan pun tamat. Yang si suami ni tadi tanyalah dengan Noh, cerita dengan Noh, yang mengatakan rumah tu ada berhantu, kawan dia daripada jabatan ni beritahulah begini-gini semua. Lepas tu Noh kata mungkin dia sengaja buat cerita, ataupun mungkin benda tu betul. Jadi kita nak buat macam mana? Dia tanya dengan suami dia balik. Suami dia kata, apa kata kita telefon dengan semua orang yang pernah duduk dekat kuartus tu. Kita telefon satu-satu, dia kata, dan kita dapatkan gambaran sebenar. Kita taklah tergopoh-gopoh. Jadi bermulalah mencari setiap
orang yang pernah duduk dekat rumah tu. Rupanya sebelum mereka nak pindah ke rumah tu pernah dihuni oleh 3 keluarga. Dan ketiga-tiga keluarga tu adalah pegawai kerajaan yang masih bertugas sampai sekarang. Selepas mendengar ketiga-tiga ceritanya, mereka membuat keputusan untuk tak nak duduk dekat rumah tu. Dan hari ni, yang ini abang nak ceritakan kisah 3 keluarga ni yang pernah duduk dekat situ, yang diberitahu kepada suami Noh. Orang yang pertama duduk dekat rumah tu, sebenarnya banyak orang yang duduk rumah tu, cuma dia orang dapat hubungi 3 orang. Dan salah seorang ni adalah orang bujang. Dia kata masa tu dia belum kahwin, dia duduk rumah tu. Tapi dia sempat duduk rumah tu sebulan aja. Sepanjang dia duduk dekat rumah tu, memang banyak peristiwa pelik. Yang paling pelik adalah budak-budak berjalan-jalan berlari-lari dalam rumah. Terutama sekali bila waktu tengah malam. Kadang-kadang waktu dia tengah tidur dekat dalam bilik, budak-budak tu ketuk pintu, main tombol pintu, ketuk. Dia mula-mula rasa takut, tapi lama-kelamaan takut tu jadi hilang. Sebab setiap malam, budak-budak tu datang main dekat orang rumah. Mujur dia tak merempuh masuk dekat dalam bilik. Kadang-kadang dia kata tengah lepak-lepak dekat ruang tamu, bujang lah seorang-seorang tengah minum kopi, tiba-tiba zoom melintas ada seorang budak, entah datang daripada mana. Tapi perkara tu belum lagi membuatkan dia nak keluar daripada rumah ni sehinggalah satu hari. Pada waktu tu dia nak makan, makan malam. Jadi dia belilah nasi bungkus daripada luar. Bawalah balik ke rumah. Duduk seorang-seorang bujang, dia pun makanlah. Rumah tu 2 tingkat, lupa apa nak beritahu. Rumah tu 2 tingkat. Jadi di tengah dia makan-makan tu, tiba-tiba dia dengar ada budak melintas dekat belakang dia. Dia buat tak tahu. Dan yang paling teruk sekali, tengah dia makan, ada orang tarik kerusi dia daripada belakang yang menyebabkan dia berdebus jatuh. Muka dia menghentam lantai sampaikan gigi dia pecah. Dia punya bibir dia pecah belaga dengan gigi. Berdarah-darah daripada waktu tu. Pergi klinik. Itulah yang menyebabkan dia pindah keluar daripada rumah tu. Taubat dia nak duduk dekat situ lagi. Itu cerita pertama. Cerita kedua pula datang daripada satu keluarga yang duduk rumah tu selama 2 bulan. Mula-mula okey. Hari pertama, hari kedua. Hari ketiga dah nampak macam budak berlari-lari. Ada yang tak sedap lah. Mujur pula keluarga tu, anaknya adalah lebih daripada seorang. Jadi setiap kali suami dia pergi kerja, bini dia duduk rumah, okey lah lagi. Ada anak-anak. Jadi mungkin mula-mula dia ingatkan anak dia. Tapi lama-kelamaan dia yakin tu bukan anak-anak dia. Yang pertama orang berlari. Yang kedua dia kata waktu dia masak nasi, manjang tak masak. Walaupun dia dah tekan suis dengan betul, tapi tetap juga tak masak. Dia pernah dengar orang cerita, kalau nasi tak masak dekat dalam satu rumah, rumah tu ada orang, benda lain yang menghuni, dan benda tu mempunyai keazaman yang kuat lah. Maksudnya dia mengacau macam tu untuk bagi tahu yang mereka perlu keluar daripada rumah kerana aku dah ada dekat sini. Nasi tak masak-masak lagi, boleh lagi bertahan waktu tu. Dan pada satu petang, bukan malam tu, petang tu, satu petang suami dia belum balik daripada kerja. Anak-anak dia main dekat luar. Jadi tinggallah yang si isteri ni tengah motong-motong sayur sebab nak buat persediaan makan malam. Tengah-tengah dia motong sayur, tiba-tiba anak dia masuk, anak lelaki dia masuk. Lalu dia tanya dengan anak dia, kenapa masuk? Kenapa tak main kat luar? Main kat luar lah, cuaca elok, pergi main bola ke apa ke. Anak dia diam je, tak bercakap, tengok aja mak dia. Jadi mak dia pun masalah mengomel-ngomel. Sedang mak dia berborak dengan anak dia ni, tanya sekolah macam mana, kawan macam mana, okey ke tidak, kehidupan, berborak dengan anak biasa. Tiba-tiba dia ternampak ada bayangan dekat tingkap. Dan dia pun tolehlah apa yang ada dekat tingkap tu siang ni. Sekali tengok dekat luar, anak dia tengah main bola dengan kawan-kawan. Dia pun pandang ke depan balik. Dan anak dia tak ada dekat depan. Waktu tu dia dah huru-hara. Dia tak berani nak teruskan dia apa yang dia masak. Dia tutup api semua. Dia duduk dekat luar rumah. Tunggu sampai suami dia balik. Bila suami dia balik dengan nangis-nangis, dia cakap dia dah nampak benda ni muncul dekat dalam keadaan yang memang menakutkan dia lah. Menyamar sebagai anak dia. Jadi dia kata, hari ni hantarkan saya balik kampung. Saya tak nak duduk sini. Kalau abang nak duduk, abang duduklah. Abang cakap bawa abang tahu. Jadi suami dia pujuk lah, janganlah, biarlah duduklah sini dulu sampai kita cari dapat rumah baru. Hantarkan saya rumah mak saya. Dia kata, terpaksalah juga si suami dia hantarlah balik rumah mak dia. Bila hantar balik rumah mak dia,
Malam tu juga suami dia kena balik semula ke rumah tu sebab besoknya kerja. Jadi anak-anak dengan bini dah hantar ke rumah mak ayahnya lah. Tak berapa jauh sangat daripada situ. Jadi malam tu pun dia tidurlah sorang-sorang dekat dalam rumah tu. Dalam keadaan yang suram-suram macam tu. Dia tak rasa takut sangat. Dia kata selalulah dia dengar bini dia merungut-rungut tentang kejadian-kejadian pelik. Tapi dia buat bodoh je. Tengah-tengah dia tidur, tengah-tengah dia bermelayang-layang tu akhirnya tertidur. Dalam tidur tu dia kata dia mimpi bini dia balik lah. Bini dia rasa macam nak duduk rumah ni balik lah. Oh seronok lah, dia kata bini dia nak balik dan duduk sama-sama dengan dia. Dia pun dalam keadaan seronok-seronok tu pun dia peluk lah bini dia. Perasannya bini dia baring dekat katil. Bini dia baring dalam mimpi ni. Wah, dia kata bini dia bangun, dia pun peluk lah bini dia. Peluk kuat-kuat, sayang ketat-ketat. Selepas habis ketat-ketat tu dia buka mata. Baru dia teringat, bukan bini aku balik kampung ke? Yang aku peluk ni siapa ya? Waktu tu dia meloncat daripada katil, dia berdiri dekat jauh daripada katil, dia tengok dekat atas katil memang ada manusia berbungkus, berselimut, tapi dia tak tahu tu siapa. Malam tu juga dia terus berlari balik ke rumah. Dia balik ke rumah rumah bini dia lah, tempat dia hantar bini dia. Tak berani lagi dia nak balik rumah tu. Besok pagi angkut barang keluar. Cerita yang ketiga datang daripada satu keluarga juga duduk dekat rumah tu. Ceritanya pendek tapi menarik. Pada hari tu, pada malam tu, pada waktu tu adalah musim World Cup. Jadi kebanyakan daripada perlawanan berlaku pada waktu malam. Kebanyakan daripada orang yang minat bola akan bangun pukul 3-4 pagi tengok bola. Sebab ada tim negara diorang yang minat main pada waktu tu. Ini terjadi kepada si suami, keluarga ni. Waktu tu baru awal-awal dia orang duduk dekat situ. Dan setiap malam suami dia bangun untuk tengok World Cup. Nak jadi cerita lah pada satu malam tu. Tengah-tengah pukul 3 pagi. Tengah-tengah suami dia tengok World Cup dekat tingkat bawah. Bini dengan anak-anak semua dekat tingkat atas tidur. Tiba-tiba rumah tu blackout. Dalam keadaan dekat luar hujan lebat. Blackout. Jadi suami dia ni pun malas nak naik dulu. Dengan fikirannya kejap lagi blackout ni menyala lah semula. Tunggu blackout ni tak menyala-nyala. Gelap aja dalam rumah tu. Air kopi dekat tangan dah habis ni. Jadi tunggu tak juga menyala. Dia pun letak air kopi atas meja. Dia pun bergeraklah nak naik ke tingkat kedua. Waktu dia nak naik ke tangga tu, dia akan melintasi satu sliding door. Dan waktu dia melintasi sliding door tu, dia nampak dekat luar rumah, agak jauh juga di kawasan tepi jalan, ada seorang perempuan berdiri dalam keadaan satu badannya basah. Dia pandang, nak pastikan, sebab luar ada lampu jalan kan. Jadi dia nak pastikan, orang ke bukan. Pukul 3 pagi, dengan sliding doornya terbuka. Nampak luar. Memang tak lah. Lepas tu dia diam je, dia tunggu kat tepi tangga tu. Dia punyalah terkejut sebabnya perempuan yang ada dekat tepi jalan tu tiba-tiba ada dekat depan sliding door. Bila masa dia bergerak, memang sekelip mata dia ada dekat depan sliding door dan dia lekatkan muka dia dekat sliding door tu. Memang nampak jelas muka dia, perempuan dalam keadaan yang muka terkopik-kopik macam baru lepas kemalangan. Waktu tu dia punya terkejut, dia lari naik atas, kejut bini dia, hara semua rumah dalam tu. Malam tu tak sempat nak tidur sampai ke siang. Malam tu berjaga, dah semua tak tidur. Besoknya bungkus baju balik. Tapi dia tak sempat nak ambil barang tu semua sekali arung. Dia ambil sikit-sikit. Jadi tempoh 3 bulan yang dia duduk rumah tu sebenarnya sebulan aja. Tapi yang 2 bulan lagi sebab nak proses keluarkan barang. Ada barang-barang. Nak balik rumah tu sorang-sorang gelap-gelap gitu. Memang tak lah kalau abang tinggal sedekah je lah semuanya. Jadi hasil daripada 3 cerita ni akhirnya Noh dengan suami dia berpakat, Noh lah, kita tak bolehlah duduk rumah ni. Takut nanti memberi kesan buruk kepada mereka sekeluarga. Dan mengikut daripada cerita, quarters tu masih lagi kosong sampai sekarang. Tapi minta maaf, abang tak boleh nak beritahu kat mana lokasi tepat sebab ia adalah bangunan lama kerajaan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan kepada cerita, adalah beberapa ucapan yang abang nak sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang isteri, Nur Syuhada. Dia mohon supaya abang ucapkan, sampaikan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Nur Syuhada dan juga suaminya. Tapi dia lupa nak beritahu nama suami dia, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuh pada 9 hari bulan 2. Jadi di kesempatan ini, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan daripada JSPL. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada Bonda Nuraliza Ismail. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anak sulung dia yang bernama Nur Aufa, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 2, genap umur 11 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah, juga masa depan yang cemerlang daripada Bonda. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan yang ketiganya dia datang daripada seorang adik yang bernama Wan Nur Amalin. Dia mohon kita semua doakan abangnya, iaitu Saharum Wahid, masih lagi di ICU akibat daripada kemalangan motor. Dah 10 hari abang dia dekat ICU. Jadi dia mohon doa, marilah kita sama-sama berdoa semoga Saharum Wahid cepat sembuh seperti sedia kala, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama doa. Ucapan yang seterusnya datang daripada Nur Haizurah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat 3 orang yang penting dalam hidup dia, yang mana 3-3-nya lahir pada bulan 2, iaitu Muhammad Hasbi Abdillah, anak dia yang lahirnya pada 4 hari bulan 2. Yang kedua, Muhammad Habibullah, yang mana lahirnya pada 14 hari bulan 2, anak dia juga. Dan yang ketiga, adiknya iaitu Mahmud Helmi, yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 2. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kalian semua. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan ucapan yang terakhir datangnya juga daripada Nur Haizurah, orang yang sama. Dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum ayahandanya, iaitu Zulkargain, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 19 hari bulan 2 1999. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman dan diterima segala amal baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Kisahnya memang cukup lengkap. Sebiji-sebiji abang sampaikan supaya tidak lari daripada cerita asal. Jadi pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, pada sambal lara harganya tetap sama, belum ada promosi. Perapan sate tak banyak lagi, abang sediakan beberapa paket aja untuk promosi. Sekarang ni kalau total lebih kurang 100 lah, 150 paket yang abang sediakan untuk promosi dengan harga promosi RM19.50. Jadi boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Juga coklat moist, itu belum lagi ada promosi. Kalau ada promosi nanti abang beritahu. Itu adalah jualan-jualan abang. Hingga berjumpa lagi esok hari Khamis dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.